Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini telah sampai kepada PDPR yang keempat. Topik kita pada hari ini ialah akidah. Tajuknya ialah Ma'rifatullah. Perkara yang pertama yang akan kita lihat pada hari ini ialah ta'rif Ma'rifatullah. Ma'rifatullah ni maksudnya ialah mengetahui dan mempercayai dengan yakin tentang kewujudan Allah sebagai pencipta dan pentadbir alam yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi ustazah telah hadkan kepada 3 potongan memudahkan para pelajar ingat, iaitu takrif dia mengetahui dan mempercayai dengan yakin tentang kewujudan Allah sebagai pencipta dan pentadbir alam yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila cukup 3 potong ni, insya-Allah lengkaplah takrif Ma'rifatullah. Menurut Imam Al-Ghazali, Ma'rifatullah ni terbahagi kepada 2, iaitu Ma'rifatuz Zat dan Ma'rifatuz Sifat. Okey, Ma'rifatuz Zat itu maksud dia kita mengenali kewujudan Allah dan keesaan Allah. Zat Allah itu sendiri. Manakala Ma'rifatus Sifat ialah kita mengetahui sifat-sifat kesempurnaan Allah. Allah Maha Hidup, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Melihat. Itu sifat-sifat kesempurnaan Allah. Apa hukum mengenal Allah? Hukumnya adalah wajib bagi kita untuk mengenal Allah. Kenapa kita nak kenal Allah? Sebab Allah itu pencipta kepada diri kita. Sewajarnya kita mengetahui, mengenali Allah yang telah mencipta diri kita, kehebatan Allah, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Baiklah, kita sebut tadi kita perlu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimana cara kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Di sini ustazah bawa beberapa cara yang boleh sampai kepada untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat nombor 1. Ustazah paparkan beberapa cara. Ustazah akan menjelaskan 1 atau 2 cara sahaja. Cara-cara yang lain ustazah akan tanya semasa sesi perbincangan. Okey, yang pertama kita lihat kepada penciptaan manusia. Allah jadikan manusia daripada setitis air mani boleh berubah menjadi segumpal darah, seketul daging dan akhirnya menjadi manusia. Begitu hebat penciptaan Allah. Daripada setitis air mani berubah menjadi manusia yang sempurna. Ada kaki, ada tangan, ada mata, telinga dan sebagainya. Kita tak boleh mencipta makhluk seperti itu dengan begitu sempurna. Dan kita lihat juga pada kejadian manusia, Allah cipta manusia berjuta-juta orang. Tetapi tidak ada yang sama, walaupun ada yang kembar seiras tapi masih tak sama antara satu sama lain. Buktinya melalui kajian sains mendapati bahawa cap jari manusia tak sama antara satu manusia lain. Ini membuktikan begitu teliti, begitu hebat ciptaan Allah. Okay. Kalau kita mencipta sesuatu, mesti ada sedikit kita tiru, sedikit persamaan, tetapi Allah tidak. Ya? Okey, yang kedua, kita lihat daripada haiwan. Allah jadikan pelbagai haiwan di alam ini yang ada manfaatnya untuk manusia dan bagaimana kehidupan haiwan ini dipanggil satu kitaran yang saling memerlukan antara satu sama lain. Sekiranya Allah cipta kambing, lembu penuh dalam dunia ini, tak ada orang nak makan dia, maka
haiwan itu akan melempah ruah di muka bumi ini. Tetapi tidak, Allah ciptakan haiwan ini jadi pemakan kepada haiwan ini. Haiwan ini jadi mangsa kepada haiwan ini. Jadi begitu hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada tahun 1996, manusia telah mencipta kambing yang pertama. Dia klonkan kambing. Kambing yang pertama diberi nama Dolly. Dolly itu akhirnya mati pada tahun 2003. Okey, dia sempat hidup lebih kurang 7 tahun sahaja. Okey, kenapa dia mati? Sebab penciptaan manusia terhadap haiwan tersebut tidak sempurna. Haiwan tersebut tidak cukup sifat dalaman, organ dalamannya, kerana yang di dalam itu hanya Allah sahaja yang mampu melakukan. Jadi daripada dua perkara tadi, kita dapat lihat bagaimana ada yang mencipta sesuatu yang hebat itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nanti Ustaz akan tanya bagaimana dengan melihat cakrawala, bumi, lihat tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya, kita dapat mengenali Allah dengan lebih dekat. Baiklah, sekarang kita lihat ada dalil di dalam Al-Quran yang menyuruh kita melihat kejadian alam untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada surah Ali Imran ayat 190 hingga 191, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang mengingati Allah ketika berdiri, duduk dan ketika baring dan berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan perkara ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab api neraka. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, lihatlah kepada kejadian langit, kejadian bumi, peredaran siang dan malam, untuk kita lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak ada yang mampu untuk mencipta langit dan bumi seluas mata memandang. Tak ada. Dan tidak ada yang mampu untuk menukarkan siang dan malam silih berganti. Sudah pasti yang melakukannya itu adalah yang paling hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita mengenali Allah, bukan sahaja Allah menyarankan kita menggunakan akal fikiran semata-mata. Sebaliknya, Allah memberi kepada kita rasul dan wahyu agar kita benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat apa peranan wahyu untuk membantu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nombor 1, wahyu membimbing akal agar mencapai ma'rifatullah. Wahyu ajak akal, mendidik akal untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan akal ini melampaui batasan kita. Sebab itu, wahyu membimbing kita agar kita kenal Allah melalui alam ini tadi. Okey, yang kedua. Wahyu mengajak kita untuk mengenal Allah melalui pelaksanaan syariat Allah. Wahyu mewajibkan kita melaksanakan syariat Allah
dengan melaksanakan syariat ketentuan ibadah Allah tersebut, maka secara tidak langsung kita akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wahyu mendidik kita supaya berfikiran positif, supaya kita dengan fikiran yang positif itu kita menyedari, kita menginsafi kewujudan kita dan akhirnya membawa kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, yang Ustazah bawa di sini, wahyu menerangkan kepada kita tentang perkara-perkara gaib yang tidak terjangkau oleh akal fikiran kita dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya, wahyu mengajar kita tentang dosa, pahala, syurga dan neraka yang Allah cipta yang membawa kita ke arah mengenal dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mengenali Allah, maka apa faedah yang kita dapat? Jadi di sini Ustazah hanya membawa 3 sahaja faedah. Ada banyak lagi faedah yang kita akan peroleh jika kita mengenali Allah. Okey, Ustazah bawa di sini nombor 1, kita akan sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Kalau kita kenal Allah, jadi kita bersyukur Allah memberi nikmat yang banyak kepada kita. Kita tahu yang memberi nikmat kepada kita ialah Allah. Jangan jadi seperti golongan musyrikin. Mereka berpura-pura tidak mengetahui yang memberi nikmat itu Allah. Mereka menyangka mereka mendapat nikmat dengan usaha mereka sendiri. Lalu mereka akan kufur dan tak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, menjadikan kita sabar apabila ditimpa kesusahan. Diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Jadi apabila kita mengenal Allah, kita tahu apa tujuan Allah memberi kepada kita sesuatu musibah, sesuatu ujian agar kita lebih mengenali dan memperhambakan diri kepada Allah. Yang ketiga, dengan mengenali Allah, kita akan sentiasa mencari keridaan Allah dalam kehidupan sebelum sampai kepada hari akhirat. Okey, seterusnya kita tengok konsep taklid dalam mengenal Allah. Apa maksud taklid itu? Taklid dari segi bahasa ialah meletak sesuatu di leher. Manakala dari segi istilah, pengamalan bersandarkan pendapat orang lain tanpa hujah. Maksudnya kita mengenal Allah, kita tak tahu cara, kita tak tahu apa yang membawa kita mengenal Allah. Kita kenal Allah sebab mak ayah kita kenal Allah. Boleh tak boleh macam tu. Jadi, maka ulama ada 2 pendapat tentang hukum taklid dalam mengenal Allah. Pendapat yang pertama, tidak boleh bertaklid dalam masalah akidah. Maksudnya kita nak kenal Allah tak boleh bertaklid. Kalau siapa bertaklid tak kenal Allah dengan cara mengkaji, dengan cara membuktinya sendiri, maka hukumnya kufur. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, boleh bertaklid tetapi berdosa jika terus bertaklid sedangkan dia mampu mengkaji. Maksudnya kalau kita hanya percaya kepada kewujudan Allah itu adalah hasil daripada ibu ayah kita dari satu generasi kepada satu generasi, tetapi kita tidak berusaha membukti, mengkaji, melihat tanda-tanda kewujudan Allah itu, maka hukumnya berdosa menurut pendapat ulama. Baiklah, jika tadi kita lihat faedah mengenali Allah, sekarang kita lihat kepentingan ma'rifatullah untuk meningkatkan keimanan. Baiklah, kepentingan ma'rifatullah untuk meningkatkan keimanan kita ialah supaya kita terhindar daripada kesesatan dan kelalaian dalam melaksanakan tanggungjawab. Sekiranya kita mengenal Allah, insya-Allah cara hidup kita, perjalanan hidup kita sentiasa berada di landasan yang betul di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ma'rifatullah juga, pentingnya ma'rifatullah ini untuk melahirkan masyarakat yang lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekiranya masyarakat hari ini tidak mengenal Allah, nescaya masyarakat hari ini akan berada dalam kesesatan yang jauh. Maka dengan mengenal Allah, insya-Allah kita terhindar daripada kesesatan ini. Yang ketiga, pentingnya ma'rifatullah ialah untuk melahirkan sebuah negara yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maksudnya ialah sebuah negara yang baik, yang beradab, yang mendapat pengampunan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sebuah negara itu mengenal Allah, dan kita boleh lihat, kita boleh tengok contoh bagaimana negara Ratu Balqis, negara Sabak ya. Okey, menjadi sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur setelah mereka menerima ajakan Nabi Sulaiman. Okey. Ustazah rasa sampai di sini perbincangan kita tentang ma'rifatullah, dan kita akan meneruskan sesi perbincangan selepas ini. Sekiranya ada sebarang kemusykilan, boleh bertanya kepada guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.